Terima kasih Studio 1 bernama Radio 24 dari tingkat 15 Wisma Bernama. Saya sekarang bersiaran dari tingkat 9 Wisma Bernama untuk siri kedua, untuk siri yang pertama sebenarnya selepas kita berehat selama sebulan menerusi ataupun semasa Ramadan, program dalam radah khas yang boleh didengar secara terus menerus melalui gelombang siaran bernama Radio 24 ataupun penerimaan audio kami di radio24.com.my dan boleh ditonton menerusi penerimaan video di antarapost.com dan boleh turut serta menerusi diskusi kami di Facebook, facebook.com palang bernama Radio 24 ataupun Twitter bernama Radio 24 dan hubungi terus talian 0326927939 untuk program dalam radah khas yang dibawakan dengan kerjasama portal berita antarapost.com. Saya Wan Syarina bersama Said Munawar dan panelis yang kita jemput khas untuk diskusi hari ini. Said. Assalamualaikum, salam semarak kemerdekaan bersempena dengan hari-hari yang berbaki sebelum kita meraihkan 31 Ogos. Jadi Rina sendiri bagaimana hari raya dan juga raya merdeka ini? Merdeka Raya. Merdeka Raya. Ya. Dan tajuk kita pada petang ini Rina dalam radah khas ini. Tajuk yang kita ingin bawakan tentu saja berkisar tentang semangat patriotisme dan juga sambutan kemerdekaan ke-55, pengertian patriotisme kala kini. Tepat sekali dengan waktunya dan kami bawakan juga panelis yang tepat untuk membicarakan tema dan tajuk ini. Kita berikan tepukan terlebih dahulu kepada panelis yang pertama yang berhormat Datuk SK Devamani, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Naib Presiden MIC. Anda boleh juga menonton, menyaksikan menerusi antarapost.com perdebatan dalam radah khas pada petang ini. Panelis yang kedua di sebelah kanan saya kita berikan tepukan yang berhormat Dr. Haji Zulkifli Ahmad. YB Dr. Zul, pilihan yang popular di dalam pentas-pentas debat ini. Terima kasih. Ya, pastinya kerana substance yang dibawanya, mudah-mudahan. YB Dr. Zul, ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat dan juga ahli Parlimen Kuala Selangor. Dan panelis yang ketiga di hujung sana, di sebelah kiri Rina, Datuk Azman Amin Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPM. Bercakap tentang pengertian patriotisme kala kini, saya tanya dengan Rina dulu, apa erti patriotisme, Rina? 2 hari lagi ni. Ya, saya kira semangat cintakan negara yang perlu kita lahirkan sebaiknya menunjukkan apresiasi kita kepada negara. Betul. Dan itu bukan terus sahaja dari Kamus Dewan. Ada saya ubah sikit sebanyak. Ya. Okey. Ya. Sudah ada penjelasan di sistem verifikasi. Namun begitu persoalannya selepas 55 tahun merdeka Rina ya, adakah semangat patriotisme itu memberikan erti dan makna yang berbeza? Betul. Kerana dalam affluent society, dalam masyarakat yang mungkin semakin mendewasa, semakin matang, semakin mewah dari serba-serbinya, malah kita juga mengatakan bahawa Malaysia sekarang ini bergegas ingin menuju negara maju. Apakah erti patriotisme itu sudah terjejas atau berubah serba sedikit? Ataupun, itu konteksnya. Ya, ataupun ia telah disalah interpretasi oleh mereka yang merupakan generasi kala lalu. Ini sangat menarik kerana kita bercakap tentang kala kini. Saya rasa saya mewakili kala kini. Saya ialah kala lalu. Ya. Kala kini kita perdebatkan semalam tajuk ini sama ada kala kini ataupun semasa. Saya mengatakan bahawa kala kini itu maksudnya now, semasa itu maksudnya current. Tapi tak apa, debat kita petang ini adalah tentang pengertian patriotisme. Dan kalau boleh saya mulakan dengan Datuk, barangkali bertepatan dengan Datuk mewakili status quo, kalau boleh saya sifatkan sebegitu, YB Datuk SK Devamani. Adakah pengertian Datuk melihat sebagai pemimpin masyarakat yang saya anggap popular di kalangan masyarakat berbilang kaum? 8,000 majoriti undi popular itu majoritinya dari masyarakat Cina kepada Datuk di Cameron Highlands. Adakah semangat patriotisme kalangan masyarakat yang pelbagai bangsa ini punya juzuk pengertian yang berbeza di sana sini? Bagaimana Datuk melihat? Oh, tak ada. Saya rasa itu persepsi yang salah. Sebenarnya kala kini, muktakhir, terkini serupa juga. Cuma kosakatanya berbeza. Cuma kita balik kepada patriotisme. Tadi kita cerita patriotisme mungkin luntur di kalangan generasi sekarang. Saya rasa ini satu persepsi yang salah. Saya balik kepada contoh kepulangan Lee Chong Wei. Telah meraihkan pingat perak dan juga Pandelela. Saya tengok KLIA dipenuhi dengan rakyat. Dan masa perlawanan Lindan dengan Chong Wei, seluruh negara terpaku dengan televisyen depannya. Dan denyutan rasa bila setiap mata dikutip itu mewarnakan patriotisme yang kita ada. Cuma definisinya berbeza. Dulu dan sekarang. Dulu kita penuh dengan jalur gemilang. Sekarang ianya dibauran emosi dan rasa dalaman dalam bentuk yang berbeza. Kerana generasi muda pula direntet dengan
perkembangan dunia, global, alternative media, dia tahu apa yang berlaku di seluruh dunia. Dan saya rasa patriotisme memang matang, tapi perlu disuburkan dengan cara yang berbeza. Adakah Datuk cuba menunjukkan kepada kita pada petang ini bahawa mengibarkan jalur gemilang itu sudah tidak lagi sepenting dahulu untuk menggambarkan patriotisme kita? Mungkin. Tapi sesuatu yang kita boleh nampak, visual, masih penting lagi untuk memberi kesan kepada dalaman. Maka jalur gemilang itu akan sentiasa mengingatkan kita. Itu sebabnya kita dalam agama pun terpaksa pergi semayang. Kalau tidak kita lupa. Maka itulah sebabnya untuk mengukuhkan, memberikan komitmen baru. Patriotisme dalaman selalu mesti ada itu. Standard tu. Tapi kita kena dengan generasi baru dan juga orang tua sekarang terikut dengan orang muda. Orang muda pula cerita kepada orang tua macam mana cara kita harus berfikir, bercakap dan membuat perkara-perkara tertentu. Orang tua lebih patriotik daripada orang muda? Saya tersinggung sini, Datuk. Tak ada. Pengaruh orang muda terhadap orang tua. Maka kita kena mendekati cara yang berbeza. Dengan lagu macam-macam terbaru, dengan kreativitinya, dengan media, penggunaan media, Twitter, Facebook. Maka untuk membaurkan semangat patriotisme, jalur gemilang saja tidak mencukupi. Ia memerlukan pendekatan yang berbeza-beza dengan cara baru. Dinamisme itu perlu kita terima. Bukan saja mempatriotkan rakyat, tapi merakyatkan patriotisme. Saya suka ungkapan. Betul. Banyak ungkapan yang menarik. Merakyatkan patriotisme. Kalau lalu, kalau kini. YB Zul, Datuk Dewan Mani mengatakan bahawa patriotisme hari ini selepas 50 tahun tidak luntur. Doktor setuju? Ya, terima kasih kerana mengundang saya sini. Saya meneruskan perbincangan ini dengan menyebutkan pertama-tamanya naratif atau cerita patriotisme ini sedang mengalami satu peralihan yang jelas, ianya bersepadanan dan seiringan dengan perkembangan politik negara. Kita sudah memasuki satu politik transisi, satu politik baru. Menyingsing satu politik baru yang mahukan naratif-naratif lama bukan ditolak tetapi diperkembangkan di atas asas dan tapak yang kukuh itu. Kita sedang menyaksikan generasi baru, generasi X ke generasi Y-nya ke, yang memberi erti patriotisme itu di luar garis apa yang dikatakan sebagai tokenism ataupun tokenisme. Jalur gembilangnya ke, lagu-lagunya ke, atau t-shirtnya ke, itu juga itu merupakan isyarat dan syiar-syiarnya. Tetapi lebih penting daripada itu, saya menyaksikan dan memerhatikan generasi baru khususnya mahukan erti dan memaknakan kasih, sayang dan cita-cita mempertahankan negara itu adalah lebih penting. Seperti mana kalau boleh saya sebutkan satu ungkapan Mark Twain yang mengatakan seorang patriot itu adalah dia yang mempertahankan negaranya dalam apa jua keadaan dan mempertahankan kerajaannya bila kerajaannya layak dipertahankan. Apabila tokenisme itu tidak sepenting dahulu, bagaimana patriotisme itu boleh dimanifestasikan dalam konteks Malaysia moden selepas 55 tahun, Doktor? Ia tidak lagi meletakkan. Sebab itu sehingga hari ini saya memperhatikan sehingga hari ini jalur gembilang gagal dinaikkan sama ada di kereta maupun di rumah dan premis-premis bangunan. Sebabnya saya kira mereka menyerlahkan patriotisme itu dengan keprihatinan mereka untuk memastikan negara punya kesinambungan trajektori unjuran kejayaan yang akan dapat mengelakkan apa jua yang akan menjejaskan itu. Pada saya itulah dia. Ketika mana mereka lebih prihatin dengan proses demokrasi, prihatin dengan apa jua yang pergolakan dan keberontakan dalam negara. Generasi ini cukup bermaklumat. Dan dengan bermaklumat inilah kita menyaksikan satu penyerahan patriotisme yang mahukan negara ini dipertahankan daripada apa jua yang bobrok, apa jua yang menjejaskan, apa jua yang subvert dan sabotage kesinambungan kejayaan negara. Ini adalah patriotisme dalam politik baru dan saya yakin jangan kita sangsi generasi muda dengan cita-cita dan dengan patriotisme mereka itu. Sebenarnya kalau tidak
kalau tidak sama, mungkin lebih daripada generasi dahulu yang meletakkan kemerdekaan daripada penjajah semata-mata. Hari ini mereka terpaksa bergelut dan bergelumang dengan pertarungan global competition, persaingan global itu. Mereka mahukan bahawa siapapun kerajaannya yang akan diangkat dan dimandatkan akan membawa negara ini kepada satu pentas kejayaan yang lebih jauh. Dalam polemik, masyarakat ramai yang hari ini menyatakan bahawa patriotisme sebenarnya kekal, turun atau naik atau apapun alasan mereka. Bolehkah saya ambil daripada hujah Dr. tadi mengatakan bahawa doktor sendiri, YB, tidak ada kebimbangan soal patriotisme rakyat Malaysia hari ini? Saya sedikit pun tidak ada kebimbangan dan kerisauan kerana saya tahu kita telah beralih dan meninggalkan era tokenism. Baik. Inilah generasi yang kita mahukan. Mereka ini sebenarnya mengamalkan politik of knowledge ataupun knowledge politik. Mereka bermaklumat dan mereka tidak sebenarnya saya katakan mereka tidak semestinya partisan juga. Mereka hanya partisan kepada kebenaran, kepada apa yang baik. Terkadang kali mereka boleh pukul kerajaan, terkadang kali mereka boleh pukul pakatan atau pembangkang. Ini dia patriotisme yang benar-benar akan dapat mengangkat mercu kejayaan negara kepada satu tahap yang lebih jauh. Tanpa penzahiran tokenisme, manifestasi, bagaimana doktor boleh mengukur patriotisme itu masih saya menyebutkan tadi dengan apa yang ada itu jangan dirungkaikan. You do not deconstruct. Tetapi you bina. Kita bina di atas apa jua yang ada. Dan tokenisme itu mengambil pentasnya, mengambil tempatnya yang begitu. Tetapi tidak terlalu besar. Contohnya, kejayaan Lee Chong Wei dan sebagainya, Pandela dan sebagainya itu kesukanan. Satu daripada dia katakan satu daripada cardinal sign yang sukan juga berperanan, bahasa juga berperanan. Tapi bahasa dan sebagainya ini dia tidak dapat membawa negara ke mercutan kejayaan yang besar itu. Lalu inilah dia yang saya maksudkan. Politik baru, politik transisi yang menampilkan patriotisme yang tidak pernah disaksikan dahulu.